Apa hukum orang dewasa main teddy bear? Dah orang Malaysia main teddy bear. Pelajar-pelajar kuih ingat kena. Saya nak beri pandangan, tuan-tuan nak kena ada pandangan, nak kena ada gambaran terhadap hukum, dasar hukum di dalam perkara-perkara muamalah dalam agama. Islam ini di dalam perkara ibadat mahdah, ibadah yang ada kifiat dia, yang dia strict. You tak boleh amal melainkan adanya dalil. You tak boleh buat reka semayang sendiri, tambah rakaat semayang, tambah amal. Yang ni tak. Yang ni dia setting ni telah Allah buat turun. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang tambah dalam urusan ini apa yang bukan dari agama ni, dia ditolak. Okey. Itu ibadah. Tapi dalam soal muamalah, soal kehidupan, agama sifatnya luas. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada setiap benda itu dibolehkan. Sehingga ada dalil yang kata tak boleh. Makan, semua boleh. Sehingga ada dalil yang kata tak boleh. Oh, khinzir, Allah tak bagi, tak boleh. Apa lagi? Anjing. Itu pun khilaf mazhab, tapi tak boleh. Benda-benda yang disebut, yang dilarang, mayat, bangkai, semua ni tak boleh. Minuman, semua boleh. Ayak nera, boleh. Ayak tebu, boleh. Arak, memabukkan, tak boleh. Bukan kata, semua tak boleh, kena cari dalil. Kenapa kau makan burung puyuh? Apa dalil makan burung puyuh? Tak ada. Apa dalil kau nak kata tak boleh makan burung puyuh? Dia kena macam tu. Apa dalil boleh pakai baju Melayu? Mana boleh macam tu? Apa dalil tak boleh pakai baju Melayu? Kerana pakaian. Pakai baju Melayu boleh, baju kurta boleh, pakai baju jubah pun boleh. Islam benda ni dia luas. Seseorang yang kata tak boleh, dia mesti mendatangkan dalil tak boleh. Macam itulah tarian, nyanyian dan seumpamanya. Begitu juga permainan. Permainan asalnya boleh. Sehingga ada dalil yang menunjukkan tak boleh. Okey, Islam dia tak mau patung ni. Apa-apa saja yang membesarkan patung. Tetapi nampaknya ada pengecualian kepada patung-patung yang dibuat untuk permainan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dia pernah bermain dengan patung dengan kawan-kawan dia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat. Di dalam riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Nabi lama qadima min ghazwati Tabuk, bila Nabi pulang daripada perang Tabuk, Nabi balik rumah, Nabi tengok di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ni dia ada himpunan permainan dia. Wahabatir rih, dia kata angin bertiup, dan angin itu fakashafat as-sitr an banatil Aisyah. Dia tersingkap permainan-permainan yang mainan Aisyah. Aisyah ni isteri Nabi, dia muda. Tapi masa balik perang Tabuk tu, Aisyah dah bukan budak-budak dah. Aisyah dah baligh. Tapi dia ada permainan dengan dia. Pasal perang Tabuk. Perang Khaybar pun Aisyah dah lebih kurang 14 tahun. Itu kalau kita nak kira baligh umur. Wanita baligh tak semesti 14 tahun, 15 tahun. Mungkin baligh sebelum itu lagi. Bila haid dia baligh. Jadi Nabi tengok ada permainan Aisyah. Ada sejumlah permainan. Dan Nabi tengok
wara'a farsan lahu, Nabi tengok kuda ada 2 sayap. Janahan, kuda yang ada 2 sayap. Bila Nabi tanya Aisyah ni apa dia? Aisyah kata mainan dia. Nabi kata ma hadzal ladzi wasṭahun. Apa yang di tengah tu? Faras. Aisyah kata kuda. Mal ladzi alaihi. Apa yang ada atas kuda tu? Janahan, 2 sayap. Nabi kata fars lahu janahan. Kuda pun ada 2 sayap. Nabi kata. Dia kata, ama alimta anna li Sulaiman khailan la ajnihah. Kau tak tahu kau Nabi Sulaiman ada kuda, bagi dia itu banyak sayap. Dia kata, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketawa sehingga Aisyah kata aku nampak gaham Nabi. Hadis ni menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Di kalangan para ulama kata Aisyah ketika itu dibenarkan kerana dia masih belum baligh. Al-Khattabi antaranya yang kata kerana Aisyah belum baligh. Dengan itu maka mainan kanak-kanak ni boleh main, kuda ke binatang ke apa boleh main, dengan syarat belum baligh. Tapi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika dia membahaskan hadis ni, dia kata nak kata belum baligh tu, nak putus belum baligh itu susah juga tu. Sebab kata dia, masa perang Khaybar pun umur Aisyah dah 13, 14. Ini perang Tabuk. Itu kalau nak ukur baligh dengan umur. Jadi pada logiknya Aisyah telah pun baligh. Kalau Aisyah telah baligh, dia masih bermain dengan permainan yang bersifat binatang, dibenarkan, maka lelaki ataupun wanita yang baligh boleh bermain dengan benda-benda yang bersifat permainan ni sekalipun belum baligh, sekalipun selepas baligh. Dengan syarat benda tu bukan diagungkan tapi untuk dijadikan permainan. Tapi apa kejadah sampai ketua duk main-mainan tu satu cerita lain lah. Tapi maksudnya adakah boleh ataupun tidak hukumnya kalau satu orang tu dia minat satu benda, katakanlah teddy bear ni nampak leceh sangat kot. Dia ni ada buaya punya, bantai tidur buaya. Dia nak tidur ni naik atas buaya dia tu. Dia lelaki baru nampak gagah sikit. Adakah haram kerana dia ada bantai tidur buaya yang dia duk peluk, duk ni, dia tak menyembah buaya tu, tak mengagung kerana dia pijak, dia tendang ke bawah. Adakah boleh? Hukumnya boleh. Jadi adakah teddy bear ni boleh ataupun tak? Kalau wanita lah, kalau lelaki. Kalau wanita dia tidur dengan teddy bear ke apa, boleh ataupun tidak? Majoriti para ulama membolehkan. Di dalam mazhab Syafi'i ada qaul yang menghadkan untuk yang baligh. Tapi kalau wanita tu dia tidur dengan teddy bear, itulah yang aliak basi dia, tentulah dia tendang pergi, tak ada lah bangun-bangun Masya Allah tu dia. Tak ada. Tak ada. Jadi dia ini termasuk di dalam permainan. Termasuk dalam permainan, dia boleh tidur dalam tu dan tidak dianggap sebagai perkara yang terlarang. Itu satu. Kedua, kalau lelaki, saya sebut dah tadi, kalau lelaki nak kena tengok benda lain. Kalau dia main itu, dia nak jadi macam nak pondan sikit. Yang tu kita larang pasal bab ni. Pasal bab menyerupai wanita. Tapi kalau tak ada apa, dia pun tak ada apa. Sedap tidur ya. Dia tendang dia apa. Tidak membawa dia menjadi wanita yang saudara tidak, saudari tidak, saudarai. Tak apa. Okey. Cumanya saya nak sebut tentang satu hal, iaitu di dalam fiqh ni, di dalam masalah muamalah ni, benda-benda yang tak menyentuh menzalimkan orang, benda-benda yang tak menyebabkan menjejaskan akidah, benda-benda yang tidak menyebabkan membodohkan akal,
agama dia cenderung kepada memudahkan. Itu yang Aisyah sebut, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrain illa ikhtara aisaruhuma. Nabi tidak diberi pilihan dua perkara melainkan dia pilih yang paling mudah. Maka kita dalam hal-hal yang seperti ini, kalau nak bagi pandangan hukum pada orang awam, kalau benda-benda yang muamalah ini, kita cenderung kepada yang lebih luas. Dalam ibadah, kita cenderung follow sunnah. Dalam akidah, kita mesti straight supaya tidak ada benda yang membawa kepada syirik. Di dalam hak-hak orang ramai, kita mesti pastikan supaya dia tak makan harta benda orang. Tapi dalam urusan dia, pakaian, minuman, yang membabitkan antara dia dengan Tuhan saja dalam urusan kehidupan harian, agama cenderung kepada luas. Kalau orang tanya ketam nipah ke ketam apa boleh makan ke tak? Makanlah dulu, kita kata. Ya? So, agama lebih luas dan hal-hal yang seperti ini.